Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Petang-petang begini, anda makan apa? Saya minum teh tarik, saudara. Kuih goreng pisang. Tentulah minat saya lain tak ada. Saya petang-petang begini makan goreng pisang, saudara ya. Saya harap jangan lupa like, share dan komen, saudara. Apa khabar saudara Delmira, saudara Razio? Ni tak tahu saya macam mana ya, saudara Abang Eddie. Khabar sihat walafiat. Saudara Faizal Acoy, apa khabar Faizal? Doa saya anda sihat. Saudara M Jamil, selamat petang. Saudara Samsul Anwar, selamat petang. Hadir ya saudara Samsul Anwar, terima kasih. Itu juga dengan Delmira Beats. Ini daripada Kelantan ni, Mac Kelantan dah. Saudara Samsul Anwar, saudara Azlin Abdullah, Aziz Jepun, saudara Amran Abi, sukan TV anda. Sebab memang sekarang ni bila saya buat live ni, kadang-kadang dia punya internet ni ada meragam sikit. Jadi saya berpesan pada anda, jangan betulkan TV anda. InsyaAllah dia sekejap ada, sekejap tak ada. Macam biskut chips semua ya, saudara Liza, Puan Nur Liza, saudara Rahmat Rahim, saudara. Yang saya perlu daripada anda, like, share dan subscribe. Saya tak nampak, bila tak nampak muncul like, share dan subscribe dia. Sekejap ada, sekejap tak ada tu gambarnya ya. Puan Rahidah Makno, apa khabar anda? Saudara Kru 91, Bikiri, Bakri kot ya, saudara Saddam Hussein, Puan Kamarudin Saleh. Itu juga dengan Nur Isya, apa khabar? Ini petang-petang ini seronok juga kita bercakap, kita bercerita. Petang-petang begini saya kurang politik. Memang saya akan bercakap juga tentang politik, tapi bukanlah politik semasa, tentang pemimpin dan sebagainya, saudara. Saudara Abdul Aziz, Puan Nuriah Arsyad, MCM Kopmo katanya. MCM Kopmo tu apa tu? Corporation ke? Puan Rubiah binti Osman, Waalaikumsalam. Raja Kamal, Raja Baizan, orang Sungai Petani. Doa saya anda semua sihat. Dan Sungai Petani biarlah panas lit-lit. Saudara Rosli Rahim, Special Agent kacau line saya. Nak buat macam mana saudara Rosli Rahim? Apalah dia nak kacau, saya pun tak tahu. Bukan saya cakap apa-apa pun. Saudara Ella Hamid, salam dari Kuantan katanya. Saudara Muhammad Syukri, saya bagi kalau orang nak kacau saya punya live ya, saudara Abu Sama, ya, Rubidin, Ella, saya tak tahulah. Saya bukannya maki hamun orang, saya bukan cerita buruk pasal orang. Saudara Jamaliah Sabian katanya cuaca cantik. Dari mana ni Puan Jamaliah? Sebab bagi saya lah, saya merasakan hidup kita ini penuh sepatutnya dihiasi dengan kuntum-kuntum kasih dan sayang. Indahnya hidup ini apabila adanya kuntum-kuntum kasih dan sayang. Bagi seorang penulis, dia terhias dengan kuntum-kuntum puisi. Tapi kalau mereka menyemai bibit-bibit kebencian ini, itu yang tak patutnya. Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, panas katanya di Sungai Petani. Alhamdulillah. Saudara Apis, Yusri. Sebab saya merasakan hidup kita ni saya tak lama. Jadi perlu apa kita ya, Puan Nuria Arsyad asyik nak mengganggu penyakit saja, penyakit hati. Tiba-tiba saya tak mengapa saya. Asalkan dia ganggu, asalkan teman-teman jangan betulkan. Saudara Bakri Kri katanya topik politik apa hari ni? Itu malam nanti. Malam nanti kebetulan saya nak bagi tahu pada anda, malam nanti saya akan bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Ini dulu ahli Parlimen Kapar daripada Parti Keadilan. Saya orang UMNO. Tetapi kita akan mengupas tentang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam nanti 9.30 malam. Boleh saya layar melalui saya punya TikTok tak boleh, tapi boleh melayar melalui saya punya Facebook, saudara. Sebab itu dia diundang saya ke studio dia. Sebab tu saya ada air mata MKT, Puan Jamilah dari Botol panas, Fuzia. Saya selalu mengatakan, apa salahnya kita meramaikan sahabat, kurangkan dan elakkan permusuhan, saudara. Bagi saya itulah, saya tak tahulah apabila mereka ganggu orang punya live ataupun benci. Saya tidak pernah membenci orang, saudara. Saudara Abam, saudara Pak Lang Mi. Sebab bagi saya lah, selagi anda bernama insan,
kita harus menyantuni sesama insaniah, saudara. Sebab hidup ini, macam saya katakanlah, tak lama. Hidup kita ni sementara saja. Saya semalam ada sahabat saya meninggal kerana jangkitan tebuan saja. Apabila disengat tebuan, dia pergi ke supermarket, kemudian dia rebah, kemudian meninggal. Ramai juga kawan-kawan seusia dengan saya pun dah meninggal. Jadi apakah kita akan meninggalkan perbalahan, meninggalkan legasi dengan permusuhan? Seharusnya kita tidak meninggalkan permusuhan sama kita, saudara. Tinggalkanlah kuntum-kuntum kasih sayang. Sebab itu selalu saya katakan, saudara, kalau anda ingat, selalu saya menyatakan bahawa dalam hidup kita ini, kita mesti bersifat adil pada diri kita. Kita lahir ke dunia dengan tangisan. Dan biarlah kita kembali ke pangkuan ilahi, meninggalkan dunia ini, jangan pula dengan tangisan. Seboleh mungkin kita meninggal ke dunia dengan ketawa. Tuhan, aku telah melakukan apa yang sewajarnya aku lakukan. Jadi sepatutnya begitu, saudara. Bukan jadi kita lahir ke dunia ini dengan tangisan, kuek, kuek, kuek. Kita meninggal nanti kita menangis sebab kita tahu hukuman yang akan kita alami di akhirat nanti. Dan orang tepuk tangan, orang suka. Kita lahir, orang suka. Jangan kita pergi, orang suka. Biarlah mereka meratapi kesedihan, ketiadaan kita. Itu pada saya lah. Saudara Eddie lalu katanya petang-petang ni kena apam balik dari Setiawan dengan Milo. Oh, saudara Muhammad Jari memang sedap lah kalau dapat apam balik. Saya goreng pisang dengan teh tarik. Saudara, jadi dalam kehidupan kita, saudara, macam saya selalu bercakap, kita harus memperjuangkan insaniah. Saudara, petang ni saya nak bercakap tentang bagaimana kadang-kadang kita mengimbau masa silam. Saya teringat, saudara, dulu waktu saya kecil-kecil, zaman muda saya dulu, saya lahir dalam sebuah keluarga nelayan. Bukan keluarga petani ataupun pesawah padi. Tak ada kebun pun. Allah ya rahmah, ibu saya pun menumpang untuk mengambil upah menoreh getah rumah orang ni, tanah orang. Saudara Ali Muhammad Azmi, apa khabar? Orang Kota Baru. Jadi ibu saya menoreh getah, ambil upah. Kalau dapat 3 keping getah tu, 1 keping bahagian ibu saya, 2 keping milik tuan tanah. So saya kata tuan tanah Kedaung. Dan saya banyak membesar di perkampungan nelayan. Jadi saya kadang-kadang bila semalam saya pergi ke pasar, saya tengok ikan, harga ikan, saya geleng kepala. Kerana zaman saya dulu, bila kita, saya selalu kalau ke nelayan tu kita memukat, itu menarik pukat, saya katakan pukat tarik, saya. Kita lengkung, pukat tarik ni mestilah 4 ataupun 6 orang. Sebab kita akan lengkung di tepi pantai, dalam pesisir pantai, saudara. Dah lengkung, saudara, Kumat Kamet 50K hari hidup di titian mustaqim bersama sehari hidup di dunia. 50 hari kita hidup di dunia, saudara. Tapi sehari saja di titian mustaqim. Itu peringatan saudara Kumat Kamet, benar tu. Jadi bercerita tentang tarik pukat ni, dah dilengkung pukat tu, dia kiri kanan, mari kita tarik. Tarik belah sana 3 orang, belah sini 3 orang. Kalau tak ada orang nak pergi, berempat lah, 2 orang kiri, 2 orang kanan. Cara tarik. Oh Allah, seksa tuan. Saudara, seksa tarik pukat ni, bukan senang. Kadang-kadang terkena kat batu apa semua, tekung terpaksa pergi menyelam, angkat balik dia punya pukat tu. Dan kita pun tarik-tarik, dapatlah hasil. Bila saya lihat, saudara, satu ketika dulu saya pernah, tiba-tiba lengkungan pukat saya tu terkena ikan kembung. Ikan kembung ni berkawan, dia bukan seekor 2 ekor, tidak, dia berkawan. Bila tarik-tarik terkena kawanan ikan kembung, hampir karam sampan saya tu, punya banyaknya ikan tu. Baliklah ke kampung saya, jual. Saya tahu kalau dah banyak ikan begitu, Tokeh Siliong lah kedai tu, Tokeh Cina. Salam Datuk dari Rompis, saudara Lan Ram, cuaca panas di sana. Saudara Yusuf Hashim. Ya, saudara. Dan bila ikan tu bawa ke daratan ataupun di kampung saya, harganya tahu berapa? Selalunya kita jual dalam 20 sen 1 kilo. Tokeh kedai tu ambil cuma 5 sen, saudara. Sebab dah banyak ikan. Mungkin gamaknya dia nak jual, nak hantar ke Setiawan ke, nak hantar ke Ipoh ke. Mungkinlah. Tapi begitulah nilainya kehidupan nelayan. Bila dapat hasil yang banyak, maka peraih-peraih ini meletakkan harga yang terlalu murah. Saudara Yusuf Hashim, ya. Kemudian, saudara, kalau nelayan dapat tangkapan banyak, harga ikan turun merosot. Kalau kurang adalah naik sikit, tapi tak banyak mana pun.
Harganya tetap. Dulu harga kembung 5 sen zaman saya lah. Semalam saya pergi dekat pasar RM20 lebih. Saya geleng kepala, kalaulah zaman saya dulu dapat harga RM20 lebih, macam kena loteri saya. Tengok wayang tiap-tiap minggu. Ya, ikan kembung tu saudara, 5 sen. Jadi kadang-kadang tu bila kita ada majlis perkahwinan saudara, kalau orang ini yang mengadakan mempelai tu, dia menjamu tetamu dengan ikan goreng kembung tu, orang kampung saya kata koman lah. Koman sangat saudara. Dan sebenarnya saudara, selalu saya katakan, dan saya juga membaca saudara, mereka masyarakat nelayan ini, kehidupan nelayan ni, mereka sering tertindas. Yang menindas mereka oleh orang tengah ataupun peraih. Ini yang perlu kita beri kesedaran. Saya mesti kita insaf saudara, bagaimana masyarakat nelayan ini hidup mereka sering kali tertindas. Yang menindas mereka adalah peraih ataupun orang tengah. Kalau tak ada musim, tak ada ikan, tak ada duit, pinjam pula dekat orang tengah ni. Orang tengah bagi pula pinjaman itu. Bila pergi ke laut, besok atau lusanya dipotong berapa sen sangat saya. Dan saya dalam keadaan ini saya teringat waktu muda-muda saya dulu. Ni Perdana Menteri kita sekarang ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau pernah menulis buku waktu beliau berjuang dalam pergerakan pemuda Islam, Habib dan Wami. Dia pernah menulis tentang untung nasib masyarakat nelayan di Pulau Pinang. Bagaimana hidup susahnya, kais pagi, makan pagi, bila datang musim terkujuh, musim hujan, tak boleh ke laut. Bila musim panas, ikan tak ada. Saya Datuk Seri Anwar menulis buku yang membicarakan tentang kehidupan masyarakat Melayu Pulau Pinang, khususnya warga nelayan. Saudara Jamalia Sabah, betul. Kadang-kadang saya tak maulah membuat kata lintah darat, tapi itulah sebenar-benarnya mereka. Menyedut hidup untung nasib warga nelayan, saudara. Saudara Man Syarif, jom tengok wayang. Tengok wayang, macam mana saya menyanyi? Tak boleh. Syarif, tengok wayang anda nak tengok wayang, saya setengah buat live. Saudara Lamran, dulu ikan harga nelayan, sekarang ikan harga kayangan. Itu betul. Dulu harga ikan harga nelayan, sekarang ni harga ikan harga kayangan. Saya melihat bagaimana kehidupan nelayan. Saya dapat rasai sebab saya adalah berada dalam masyarakat itu saudara. Dan sebab itu saya hari ini mendengar dan menanti apakah pengumuman-pengumuman yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan dulu anda berjuang soal nelayan, bila dah jadi Perdana Menteri, lupakan nelayan. Sebab itu saya selalu katakan, saya nak tunggu 24 bulan Februari nanti, apakah dalam bajet negara yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti, ada menyantuni tentang untung nasib masyarakat nelayan. Sebab bila Datuk Seri Anwar dulu menulis buku tentang kehidupan masyarakat Melayu Pulau Pinang, jadi saya mengharapkan apa yang digarap oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 40 tahun dulu saudara, mestilah direalisasikan. Sebab saudara, saya tak mahu apa yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mengikut jejak langkah Dr. Mahathir. Ini saudara, kadang-kadang kita merasa sedih dan kecewa juga. Sebab Dr. Mahathir sebelum dia hadir sebagai pemimpin hebat di negara kita ini, waktu dia mengalami krisis dengan almarhum Tengku Abdul Rahman, Saudara Rahmat Ryan, dia kata apa saya kata itu ialah apa yang dia kata mamu anak jati Pulau Pinang. Ini saya jelaskan saudara, sebab Dr. Mahathir dulu bila ada krisis dengan Tengku Abdul Rahman, sehingga dia disingkirkan keluar daripada UMNO. Waktu itu dia kalah dalam pertandingan pilihan raya di Alor Setar Selatan. Saya masih ingat lagi saudara. Dan beliau menulis satu buku. Tajuk buku itu adalah The Malay Dilemma. Punyalah kita menyerap darah bila baca buku The Malay Dilemma, apabila Dr. Mahathir membicarakan tentang untung nasib warga bangsa Melayu kerana ketidakkeseimbangan ekonomi. Dan buku Malay Dilemma ini sehingga kan diharamkan oleh pimpinan almarhum Tengku Abdul Rahman, pimpinan Tun Razak dan Hussein On. Buku The Malay Dilemma saudara. Dan buku ini dihalalkan selepas Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri lah. Tetapi apa yang digarapkan oleh Dr. Mahathir dalam Malay Dilemma, tak ada satu pun yang dia ikut. Dia menceritakan bahawa Melayu ni berada dalam dilema kerana dari segi orang politiknya, ia dikuasai oleh orang-orang yang tidak ada sedarkan diri. Orang mementingkan diri, begitu dan sebagainya. Kemudian tentang masalah kaum, menimbulkan dilema bagi orang Melayu. Delima lah, bukan buah delima saudara.
Jadi dia menulis. Saudara Rubiah Osman, dia kata nelayan luar negara, negara barat dia kata kaya. Di sini tak tahu nak katalah, sepatutnya nelayan ini mestilah kaya di negara kita. Benar saudara. Kehidupan nelayan di negara kita ni, mereka hanya nelayan pesisir pantai. Nak beli bot besar pun, modal tak ada. Zaman Dr. Mahathir dulu memang ada warga nelayan yang mau menceburkan diri dalam sektor menjadi nelayan laut dalam. Dia perlukan bot besar ataupun kapal. Tapi kerajaan waktu pimpinan Dr. Mahathir tak begitu menyantuni persoalan ini. Sedangkan dalam buku Merdeka 5 belum menceritakan apa yang harus dilakukan untuk merubah kehidupan nelayan. Dan rakyat begitu mengharapkan. Akhirnya bila dia dah jadi Perdana Menteri, hanya dihalalkan buku Merdeka 5 saja. Bila kita baca benda itu, kita jadi menyerap darah balik. Bukan menyerap darah kerana marah dengan tulisan itu. Kita menyerap darah rasa kita dibohongi. Dia untuk mengurangkan amarah tu pula saudara, dia lahirkan pula satu buku lagi, iaitu buku dia itu Menghadapi Cabaran. Kononnya, apa nak menghadapi cabarannya? Menghadapi cabaran bila hadirnya pemimpin yang dulu cerita soal perjuangan, soal dilema bangsa kita, tapi bila dah berada di takhta, berada di anjung kuasa, dan seolah melupakan. Warga dilupakan. Ini keadaannya. Saya bukan nak mengajak anda membenci Dr. Mahathir, tidak. Tapi saya mengharapkan, jadi apa yang dilakarkan oleh Dr. Mahathir waktu itu, apakah dia hanya sekadar bermain dengan kata-kata? Bagaimana sekarang yang saya marah macam malam tadi, saya tengok live tadi tu, saya marah dengan wakil-wakil rakyat kita. Hari ini saya tak sempat lagi lah, sebab hari ini saya berkesempatan, saya bertemu dengan cucu almarhum Tun Razak. Dan beliau menawarkan diri dia untuk katanya untuk bertanding jawatan naib ketua Budak UMNO Malaysia. Bila saya berbual dengan dia, saya rasa nak menitik air mata. Sebiji macam Tun Razak saudara. Dan cara dia duduknya dan jiwanya pun macam jiwa Tun Razak. Saya bila bercakap soal nelayan, dia nak memperjuangkan soal nelayan. Bila bercakap soal petani, soal warga desa, warga bangsa. Sebab saya mengharapkan pimpinan sepatutnya sebegitu. Sebab saya tegur dia, saya kata, Razif, you nak bertanding ni jawatan apa? Dia kata insyaAllah nak bertanding naik ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya kata tinggi jawatan tu. Tetapi dalam waktu yang sama saya katakan, bila kamu nak berjuang benda begini, kena ingat, warga bangsa kita dahagakan pemimpin yang benar-benar ikhlas. Saya tak nak apa yang ada dekat parlimen. Masih lagi hari ini tak ada bercakap soal kehidupan macam mana nak menyantuni. Mungkin saya yakin benda ini, persoalan ini akan saudara Rosli Rahim, mereka ni nak rampas perkampungan nelayan untuk memajukan kawasan papasan yang nelayan terima tidak setimpal. Benar saudara. Benar, saya amat bersetuju dengan anda. Warga nelayan tinggal dekat kampung-kampung. Sepatutnya kalau ada tanah itu dimajukanlah. Berilah pertukan supaya perkumpulan nelayan kita ni dapat wang untuk membeli bot ataupun kapal. Barulah dapat hasil yang baik. Saudara, tak adalah kita menanti ikan datang dari Thailand, ikan datang dari Vietnam. Ini nelayan kita merawai, memancing, memukat. Pukat pula tu adalah pukat hanyut. Mengharapkan kalau ada ikan senangin, mungkin ada ikan bawal, pun pendapatannya sekadar RM100. Sekali pergi dapat 100, besok pergi tak ada hasil. Begitulah mereka dilambung oleh mimpi ngeri. Toke-toke dilambung oleh mimpi indah. Saya selalu mengatakan nelayan bermain dengan ombak. Jadi sebentar tadi saya berbual dengan anak Dr. Najib, itu Razif Najib. Dia menawarkan diri nak bertanding jawatan naik ketua muda. Saya kata, you dah siap ke? Sebab you kena ingat, almarhum Datuk you dulu Tun Razak pejuang bangsa. Dia kata dia telah pun menghayati sepenuhnya. Rupanya dia tinggal dengan neneknya, itu isteri Tun Razak, itu Tuh Allahyarhamah Tuh Puan Hajar Rahah. Saudara Mon Syarim, Merdeka 5 bercerita pasal orang Melayu, betul. Tapi dah jadi Perdana Menteri, hilang soal Melayu. Kemudian buat buku Menghadapi Cabaran. Jadi saya bercakap dengan Razif tadi. You kena ingat Razif, kalau you benar-benar nak masuk politik, you kena menghayati perjuangan Datuk you. Saya katakan, saya memanglah
tidak lupa jasa-jasa Tun Razak pada warga bangsa kita. Saya mengimbau kembali kenangan, sewaktu itu saya baru dapat jadi wartawan, saudara, dan membuat coverage atau liputan di Parlimen. Masih teringat lagi, saudara, saya mengimbau kenangan silam saya apabila Tun Razak dia pegang tongkat, dia keluar daripada Dewan, nak keluar, saya kata, Tun nak ke mana ni, Tun? Nampak macam bergegah. Dia kata, saya nak pergi ke Bali. Untuk apa, Tun? Nak menghadiri sidang ASEAN. Itulah pertemuan terakhir saya dengan almarhum Tun Razak. Kerana bila lepas daripada Bali, dia pergi dia diserang sakit, dia nak siapa bercuti di Cannes, di selatan Perancis. Tapi dia penyakit dia, iaitu penyakit leukemia dia, sudah ke tahap yang kritikal dan dia dimasukkan ke hospital di London dan disitulah dia meninggal. Artinya, saya ingat sekitar dalam 10 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal dunia, itulah saya melihat bayang-bayang, masih ingat lagi saya. Dia pegang tongkat, dia pakai bush jacket. Jadi terasa sangat kehilangan saya. Bukan kerana saya sebagai wartawan baik dengan orang politik, tapi saya melihat perjuangan Tun Razak menyatukan bangsa kita dari krisis 13 Mei bila kita Melayu bergaduh perbalahan kaum. Dia menyantunkan semua kaum, semua parti-parti politik dan membangunkan negara kita. Sebab itu saya katakan legasi Tun Razak adalah dasar polisinya adalah polisi yang bercorak sosialisme, yang mahu mengangkat darjat rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi bila saya berbual dengan Razif tadi, saya kata, Razif, are you ready? Apakah anda bersedia? Dia kata, kali ini, dia kata, walaupun saya datang daripada orang korporat, datuk saya bekas Perdana Menteri, bapa saya tu bekas Perdana Menteri, sekarang ada masalah apa semua tu, itu masalah mereka, tapi saya menghayati perjuangan datuk saya, perjuangan bapa saya, matlamatnya adalah untuk bangsa dan negara kita. So, dia kata sebab itu dia menawarkan diri untuk bertanding. Saya insya-Allah nanti kalau ada waktu nanti saya akan buat live dengan dia nanti. Mungkin anda nak tahu, memang wajahnya sebiji macam Tun Razak. Bukan macam Datuk Najib, sebiji macam Tun Razak dan saya mengimbau kenangan. Kita harapkan dia mencapai kejayaan dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak nyatakan, saudara, kita tidak mahu berbalik dengan buku yang ditulis oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyantuni tentang kehidupan Melayu Pulau Pinang. Dia macam Melinda Lima juga, tapi yang ini Melayu Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menceritakan warga Pulau Pinang sebagai penarik beca, lancar. Kemudian ada yang bekerja kilang, ada bekerja bukanlah mereka orang korporat. Warga Pulau Pinang tu lebih-lebih lagi nelayan yang tinggal di pesisir pantai di Pulau Pinang itu, mereka hidup dengan penuh kedaifan. Dan bila dah jadi Perdana Menteri, kita haraplah, saya tunggu. Kalau tak ada nanti, lunyai saya kerjakan, saudara. Saya nelayan ni pun beli kat pasar je sekarang. Tak berbaloi turun ke laut lah ni. Saudara, dia kata dia kali sekarang ni bila turun ke laut tak berbaloi. Berarti ikan tak banyak lah agaknya. Saudara Munsyarim Syed Cik Kamariah. Terima kasih saudara RSK, saudara. Jadi bagi saya, kita mengharapkan agar rintihan pilu warga. Warga kita ni, saudara, jangan lupa warga kita ni penuh dengan kepiluan. Kalau anda yang warga yang pernah tinggal dalam kawasan Felda, anda lihatlah perjuangan kedua orang tua anda, sama ada anda orang generasi pertama atau generasi kedua atau generasi ketiga. Saya melihat, selalu saya katakan dalam live saya, saudara, saya pernah tinggal bermalam di rumah peneroka Felda di Kota Gelangi. Kota Gelangi itu di Lepas Bahau, dekat dengan Pahang. Dan saudara, dekatnya Pekan Segamat. Saya pernah tinggal situ. Saya melihat bagaimana warga Felda mandi dengan air hujan, saudara. Minum dengan air hujan. Makan, masakan air hujan. Ambil air semayang dengan air hujan. Artinya, kalaulah datang musim kemarau, mungkin mandi 1 cebok, 2 cebok saja, saudara. 1 atau 2 gayung saja. Macam mana nak masak dan sebagainya. Begitulah jerihnya warga masyarakat Felda yang mengimpikan sesuatu yang indah. Jadi mereka pun berladang, membuka ladang. Yang saya pergi Kota Gelangi itu ladang kelapa sawit. Masa saya pergi itu belum lagi
cuba tengok siapa boleh buka pintu tu. Kan? Ada bunyi loceng saya dengar saudara. Dan bila saya pergi ke Kota Kelangi tu, masyarakat Felda itu menanam pepohon kelapa sawit. Jadi bila saya lihat belum membesar lagi dan hasil titik peluh mereka dan mahu merealisasikan impian almarhum Tun Razak. Okey, warga Felda. Akhirnya Felda menghasilkan bukan sikit pendapatan, dan ini pendapatan negara saya. Perlu diingat, memang mungkin satu orang ada 10 ekar tanahnya, kalau dihimpun pun tak banyak mana. Tapi bila dikumpulkan seluruh warga Felda ni berjuta hektar tanah dan penghasilan berbilion untuk negara, tetapi kehidupan masyarakat Felda masih juga macam nelayan. Ini yang saya harapkan, bahawa perjuangan untuk membela warga Felda ini baru diteruskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya juga tidak mahu melihat warga nelayan masih lagi ditakut lama. Akhirnya anak-anak yang belajar di sekolah terhenti kerana kurang mempunyai dana pendidikan. Ini bagi saya, saya haraplah agar pimpinan yang berada di parlimen sekarang ni tengah bersidang ni, tengah pompang, lain tak ada. Okeylah, hari ini mereka menyantuni titah ucapan Duli Yang Mulia Tuan Agong, bukan? Tetapi saya merasakan apa yang dilakukan, yang mereka lakukan sekarang ni, apakah mereka memperjuangkan soal penuri getah? Contoh, penuri getahnya orang Melayu, saudara. Kebanyakannya harga getah bertambah turun. Apakah menyantuni titah tuanku yang mahu melihat lestari ekonomi bangsa kita meningkat? Wakil rakyat yang ada dekat parlimen pumpang berbalik-balik, tak ada cerita lain. Kata bergaduh macam semalam. Cerita macam mana kononlah fitnah lah, sakau sana sakau sini lah, tak berhenti. Tetapi bagaimana dengan masyarakat penuri getah? Apakah mereka dibela? Apakah harga lantai getah tu dapat ditingkatkan? Apakah bentuk subsidi yang boleh dilakukan? Ini tak ada saya. Jadi saya mengharapkan, memanglah waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menulis delima masyarakat Pulau Pinang, Melayu Pulau Pinang, dia banyak menyentuh soal nelayan. Tetapi dalam waktu yang sama, di Pulau Pinang memanglah tak ada kebun getah ke. Tapi jangan lupa, perlu disantuni. Saudara Aziz Talib, dia kata Kota Kelangi itu dekat bandar pusat. Benar? Saudara Mak Effendi, jangan jemu berjuang. InsyaAllah, selagi nafas dikandung badan, saya tidak mungkin akan menghentikan perjuangan ini, sebab saya merasakan inilah yang mampu saya lakukan sepanjang hayat masih ada saya. Besok kalau dipanggil oleh Ilahi untuk kembali ke pangkuannya, bagaimana saya katakan saudara, saya mau pulang dengan ketawa, dengan gembira. Tuhan, aku telah lakukan apa yang patut kulakukan. Biarlah orang lain meratapinya. Saya tidak mahu nanti kita pulang nanti, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku yang lalu. Saudara Abos kata, asyik suku sakat kaum kerabat, apa bendanya? Saya tidak melihat. Kalau saya mengatakan bahawa bukan suku sakat kaum kerabat, saya macam Razif, dia bukan nak tanding jawatan ketua pemuda pun, hanya sebagai naib ketua pemuda saya. Bagi saya, mereka wawasan. Selalu saya katakan, dalam hidup kita ni macam pohon. Pokok durian dia tetap akan mengeluarkan buah durian. Pokok kelapa dia akan keluarkan buah kelapa. Tak pernah saya dengar pokok nipah mengeluarkan buah betik. Tak pernah saya dengar pula pokok pinang menghasilkan buah kelapa. Walaupun serupa saya, tak ada pula kita dengar pokok durian menghasilkan buah jambu. Tak ada. Jadi saya melihat macam Nazif, anak Datuk Najib, cucu Tun Razak, ini datang daripada pohon begitu. Cuma kita mengharapkan Jahir tu suku sakat mereka ni. Siapa pula tu saudara? Bukan. Datuk Zaid Hamidi dia bukan suku sakat, dia anak nelayan. Dia anak peneroka. Dia menanam pokok kelapa sawit, anak pekebun. Saudara, tak ada masalah bagi saya. Saudara SS Service minta jasa ke kawan semua, tolong share. Terima kasih SS Service yang sering kali bukan panas saudara, saya geram. Saya geram kerana saya dengar hari ini perbincangan di parlimen tak habis-habis. Bercerita yang tu yang kita nak tahu, kamu berjuang untuk apa?
Mungkin malam ni saya akan berbicara bersama dengan Datuk Abdullah Sani, mantan ahli parlimen. Sebab kita nak menyantun ni tak apa maksud madani itu saudara. Saudara alias Mamat, kerajaan sekarang banyak bercakap dan membela. Malam ni kita balas saudara. Jangan risau, sekarang saya tak bercakap apa. Yang saya katakan tadi, awal bicara saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan bicaranya. Waktu 40 tahun dulu, dalam perjuangan sebagai pimpinan angkatan ini ABIM, Angkatan Belia Islam. Kemudian diangkat menjadi pemimpin Islam dunia, pemimpin belia dunia, WAMI. Dan beliau menghasilkan sebuah buku tentang perjuangan warga bangsa Melayu Pulau Pinang. Yang mana tanah mereka kadang-kadang tergadai, mana nelayan tidak terbela. Dan hari ini beliau berada di Anjung Kuasa, di Seri Perdana. Saya mengharapkan beliau akan melaksanakan sesuatu yang dijanjikan sebagaimana apa yang ditulis. Sebab petang ini kita bercakap tentang mengimbau masa silam. Saya tidak mahu nak tengok apa yang berlaku pada Dr. Mahathir. Hadir dengan Malay Dalima, akhirnya terus Melayu berada dalam Dalima yang tidak menentu, saudara. Itu yang saya maksudkan. Dan saya tadi saya berbual dengan saudara Najib yang menawarkan diri untuk bertanding sebagai naib ketua pemuda. Saya kata, I welcome you. Sudah sampai masanya, you dah berjaya dalam dunia korporat. Kembalilah. Teruskanlah legasi Datuk You. Sebab almarhum Datuk You adalah pejuang bangsa dan kita mengharapkan hadirnya pemimpin-pemimpin yang masa mendatang ini. Sebab dia anak muda, saudara, umur dalam 30 tahun lebih saja. Sesuailah untuk memulakan. Saudara, saya haraplah, saya saudara Demira, saya mengharapkan hadirnya pemimpin-pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat. Tun Razak memang diri dia lebih dekat dengan rakyat. Walaupun dia dilahirkan dalam kalangan istana sebagai anak orang kaya 4, tetapi jiwanya, saudara. Saudara, betul saudara nak tahu apa tempat Daning masa ABIM ni digelar Pak Syekh. Jangan pula sekali Syekhul Madani. Malam nanti kita bicara, saudara. So insyaAllah jam 9.30 malam saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani membicarakan soal ini. Jumpa lagi petang malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.